Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad ballagha risalata wa addal amanah wa nasakhal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya saya ucapkan terima kasih kepada Aman Palestin Johor kerana sudi menjemput saya lah untuk memberikan sedikit tazkirah pada pagi Jumaat ini. Marilah sama-sama kita mengambil masa sedikit untuk kita mendengar sedikit tazkirah, peringatan kepada kita pada pagi ini, insya-Allah. Baiklah. Pada hari Jumaat yang mulia ni kita sama-sama mentadabbur kisah-kisah daripada surah Al-Kahfi. Insya-Allah pada kali ini saya akan menceritakan kepada sidang pendengar sekalian kisah di antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ada ulama menyebutkan nama dia Nabi Khadir. Hadir ataupun Khidir, orang yang samalah. Tapi saya gunakan Khidir sebab lebih dikenali di kalangan kita lah, insya-Allah. Okay, dalam surah Al-Kahfi ni ada banyak kisah, ada 4 kisah utama dalam surah Al-Kahfi ni. Dan sebelum ni kita telah mendengar tentang Ashabul Kahfi dan juga kisah 2 pemilik kebun. Dan yang kali ini insya-Allah kita akan mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah ini dalam ayat yang ke-60. Siapa yang ada Quran boleh buka dan kita tengok kisah ni Allah ceritakan sangat detail dalam surah Al-Kahfi. Ayat 60. Sehingga ayat yang ke ayat 82. Ayat 60 hingga ayat 82. Jadi boleh buka Al-Quran dan tengok sama-sama, kita tengok terjemahan, insya-Allah. Okey, sebelum saya ceritakan, saya pergi kepada Al-Quran ni, dia ada mukadimah cerita dia bagaimana Nabi Musa, bagaimana kisah Nabi Musa ni bermula mencari Nabi Khidir. Dan pada awalnya Nabi Musa alaihi salam dia memberi khutbah kepada kepada masyarakat dia, kepada kaum kerabat dia lah, kepada kaum Yahudi ketika itu. Dia memberi khutbah dan selepas selesai pada itu kaum Yahudi itu pun dia kata kepada Nabi Musa. Dia tanya kepada Nabi Musa, ada tak lagi orang yang lebih pandai lagi daripada engkau? Sebab Nabi Musa ni dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disampaikan, sampaikan semua ilmu pada dia lah, kepada masyarakat dia lah. Jadi kira pada zaman tu memang Nabi Musa, Nabi-Nabi ni kira orang yang paling alim lah ketika itu kan. Ketika zaman Nabi Musa tu, Nabi Musa lah paling alim, sebab Allah bagi wahyu kepada dia. Tapi Nabi Musa dia kata, tiada lagi orang yang lebih alim selain aku. Bila mana dia kata macam tu, tanpa dia ulama kata tanpa dia mengembalikan pengetahuan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dia kena kata wallahu a'lam maksudnya mungkin dia lah orang paling alim bagi yang dia tahu, tapi sebenarnya di sisi Allah tu lebih Allah mengetahuilah, wallahu a'lam. Jadi Allah pun tegur Nabi Musa ni, dan Nabi Allah sebut kepada Nabi Musa, bahkan ada seorang lagi yang lebih hebat daripada engkau, yang ada ilmu yang tak ada pada engkau. Jadi Nabi Musa ni bila didengar saja, Nabi Musa ni dia bukan seorang yang bongkak ataupun sombong. Dia kata dia seorang yang alim tu sebab ketika itu Allah yang bagi ilmu pada dia lah. Dan maksudnya kalau nak cari orang yang ada wahyu selain daripada dia ketika zaman tu, tak ada. Memang Allah turunkan kaum umat Nabi Musa ni kepada dia lah, kaum Yahudi ni kepada Nabi Musa. Tapi Allah kata ada seorang lagi di tempat lain
tak jauh daripada situ kan. Ada seorang hamba dia yang lebih hebat, yang ada ilmu lebih hebat daripada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni dia seorang yang tawaduk lah. Dia pun kata, aku nak pergi jumpa orang tu dan nak belajar daripada orang tu. Itu sifat Nabi Musa. Dan barulah bermulalah kisah daripada surah Al-Kahfi ni. Kita tengok surah ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiyahu huquba. Dan ingatlah ketika berkata Musa li fatahu la kepada teman dia. Siapa teman dia? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ni seorang nabi jugalah, tapi bukan nabi 25 tu. Dia kata apa? La abru hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiyahu huquba. Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai ke mana? Majma'al bahrain, pertemuan antara dua laut. Ada ulama kata pertemuan dua laut ni dekat dengan Palestin lah, antara Mesir dengan Palestin. Aw amdiyahu huquba, ataupun kalau tak jumpa aku akan terus mencari bertahun-tahun sampai jumpa orang Nabi Khidir. Dalam Al-Quran tak sebut Nabi Khidir, tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Khidir lah. Nabi tu, orang tu adalah Nabi Khidir. Kemudian Allah sambung lagi dalam ayat yang nombor 1, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Kemudian mereka pun berjalan lah. Apabila mereka berdua sampai satu tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka itu, lalu ikan itu keluar. Okey, dalam ayat Quran ni Allah terus skip, bukan skip, maksudnya Allah terus cerita yang mereka ni dah sampai di Majma'al Bahrain. Apabila dia sampai satu tempat dia panggil Majma'al Bahrain, kat situ, sebelum sampai ke situ, kisah dia kalau disebutkan dalam hadis, sebelum sampai ke Majma'al Bahrain ni, dalam satu perjalanan tu mereka berhenti sampai satu tempat. Satu tempat yang di situ ada satu batu. Mereka berehat sebentar untuk rehatlah perjalanan yang jauh kan. Mereka berhenti sebentar. Dan ketika mereka berhenti itulah berlaku satu yang ajaib lah. Allah kata kepada Nabi Musa, kau akan jumpa orang tu di mana tempat ikan akan melompat ke laut. Jadi mereka pergi dalam perjalanan tu, mereka bawa ikan tu matilah. Ikan yang dah mati dia bawa. Sampai tempat dia berehat tadi tu kan, di satu batu tu. Yang ketika Nabi Musa dah tidur, tapi Yusha bin Nun terjaga lagi. Ketika itulah Yusha bin Nun nampak ikan tu menggelupur dalam beg dia. Akhirnya ikan tu keluar, melompat-lompat dan masuk ke dalam laut. Tapi lepas tu Nabi Musa terbangun dan terjaga, terus terus meneruskan perjalanan dia. Jadi Yusha bin Nun ni terlupa kan tentang benda tu, nak bagi tahu ke Nabi Musa. Sebab tiba Nabi Musa terus ajak dia terus berbualan. Kemudian bila dia teruskan sampailah ayat ke 61 ni. Sampai ke Majma'al Bahrain, pertemuan antara dua laut ni. Ulama kata, ulama menyebutkan jarak dia lebih kurang 2 km daripada tempat batu yang direhat tadi tu. Tak jauh lah. Kat situ Allah sebut falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Bila mereka sampai di tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka tentang hal ikan yang lompat tadi tu. Dia terlupa istilah. Kemudian sambung lagi ayat 62, falamma jawaza qala fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Setelah mereka terlepas daripada situ, Nabi Musa berkata, bawalah makanan tengah hari kita. Bila mereka dah sampai dekat Majma'al Bahrain tu, Nabi Musa berkata, kita dah lapar, nak berhenti berehat, keluarkan bekalan kita. Bila Nabi Musa minta keluarkan bekalan, barulah Yusha bin Nun ni teringat bahawa ikan tu telah melompat. Ayat sambung lagi ayat seterusnya,
qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia kata kepada Musa, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar? Dia cerita, kita telah sebelum tu sebenarnya aku lupa tentang hal ikan itu. Tiadalah menyebabkan aku lupa, itu adalah syaitan. Dan ikan itu telah melompat-lompat keluar dan masuk ke dalam laut dalam keadaan bahari ajaba, yang menakjubkan. Kemudian Allah sambung lagi kisah ni. Qala dzalika ma kunna nabgh faltada ala asarihima qasasa. Nabi Musa berkatalah, itulah tempat yang kita nak pergi. Maka kita patah baliklah. Faltada ala asarihima qasasa. Dan kita kembali kepada kesan-kesan jalan kita lalu itu dia. Dia nak kembali balik tempat batu besar yang mereka rehat. Bila mereka sampai situ, mereka pun carilah siapa yang ada kat situ. Kemudian Allah sambung lagi, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kemudian mereka mendapati terdapat seorang hamba, 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina, seorang hamba Allah sebut, seorang hamba ni yang Allah rahmatinya dan Allah berikan kepadanya ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Nabi Khidir lah. Nabi Khidir ni mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala lahu Musa hal attabuka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Nabi Musa ni jumpa, ada ulama menceritakan bahawa Nabi Khidir ni ketika dia jumpa tu dalam keadaan berbaring, tidurlah, dan menutup kepalanya. Maksudnya dia tengah rehat lah. Kemudian Nabi Musa datang, dia kata, berkatalah Musa, hal attibuka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Nabi kata kepada Nabi Khidir, boleh tak aku ikut engkau untuk aku jadi untuk belajar daripada engkau, tu'allimani mimma 'allamta rushda, daripada apa yang ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian Nabi Khidir ni kata apa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia kata, ilmu yang Allah bagi pada aku ni, engkau takkan mampu untuk belajar. Engkau takkan mampu untuk bersabar dalam belajarnya. Engkau takkan mampu untuk bersabar. Tapi Nabi Musa ni apa? Dia kata apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana kau kata aku tak sabar sedangkan kau belum mengetahui, kau belum berjalan dengan aku lagi, tapi kau kata aku tak sabar. Sebenarnya kat situ itulah ilmu Allah nak tunjukkan ilmu Nabi Khidir itulah. Dia mengetahui sesuatu belum lagi berlaku. Dia dah tahu dah Nabi Musa memang tak akan boleh sabar dengan ilmu ni lah. Kemudian sambung lagi. Qala satajuduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Nabi Musa berkata, insya-Allah kau akan mendapati aku ni sabiran wala a'si laka amra, seorang yang boleh sabar, seorang yang sabar, wala a'si, dan tidak akan membantah atau mengkhianati kau. Tak akan membantahlah arahan kau. Kemudian ayat seterusnya, ayat ke-70, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Kemudian Nabi Khidir menjawab, sekiranya engkau ikut aku, maka janganlah engkau bertanya kepada aku walau sehingga aku menceritakan kepada engkau. Kau ikut je, jangan cakap apa-apa, jangan tanya apa-apa, sehingga aku yang cerita pada engkau. Itu syarat yang Nabi Khidir letakkan pada Nabi Musa kalau nak belajar daripada dia lah. Kemudian ayat 71, mereka pun bergerak. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Mereka berjalan, akhirnya mereka nak menyeberangi kena naik ke kapal lah. Fantalaqa hatta idza raqiba. Maka mereka menaiki sebuah perahu untuk seberang lah. Pergi ke seberang, ke kampung seberang dekat kemudian apabila mereka dah naik kapal tu sampai di seberang tu, Nabi Khidir ni fis safinati kharaqaha, dia tebuk kapal tu.
Tebuk dengan apa-apalah, pisau ke ataupun benda yang tajam lah. Qala akhraqtaha litughrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa berkata, kan, patutkah engkau bocorkan kapal ni, kan, akan boleh menyebabkan tenggelamlah penumpang-penumpang ni. Jadi kau telah melakukan satu kesalahan lah. Nabi Musa tanya. Nabi Musa pun cakap lah. Lepas tu terus Nabi Khidir kata, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah kata kau, wahai Musa, takkan boleh sabar. Kan? Dia pun, Nabi Musa pun teringat. Oh kan, itu syarat dia kan. Tak boleh tanya, tak boleh persoalkan. Qala la tu'akhizni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Lepas tu dia kata, janganlah engkau marah aku disebabkan aku terlupa. Wala turhiqni min amri usra. Dan janganlah engkau memberikan kesukaran pada aku, kesusahan pada aku dalam menuntut ilmu. Maksudnya dia minta maaf lah. Nabi Musa minta maaf. Dia terlupa sebab kali pertama kan. Okay, kemudian Nabi Khidir pun maafkanlah. Maksudnya kita teruskan jalan. Teruskan perjalanan. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nuqra. Mereka berjalan sehingga mereka menjumpai seorang ghulaman, seorang budak kecil lah. Kan? Seorang kanak-kanak. Kan? Faqatalah. Nabi Khidir pun membunuh budak tu. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nuqra. Nabi Musa pun kata lah, kan, kenapa kau bunuh dia? Sedangkan nafsan zakiyatan, budak ini budak yang bersih lah, kan, jiwa bersih. Bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nuqra. Jiwa yang bersih yang tidak berdosa. Kan? Lepas tu dia kata kau telah melakukan satu nuqra, satu kemungkaran. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir kata sekali lagi, sesungguhnya engkau ni memang tak boleh bersabar dalam bersama dengan aku, dalam menuntut ilmu ni lah. Nabi Musa pun qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghtu min ladunni uzra. Nabi Musa pun tersedar sekali lagi. Dia dah tersilap tanyalah. Kan, tapi dia pun kata, kan, lepas ni kalau aku tanya lagi, maka fala tusahibni, maka kita pun takkan bersahabat lagi. Kan, qad balaghta min ladunni uzra. Kan, telah cukup dapat alasan, maksudnya telah banyak keuzuran lah yang kau bagi kan. Qad balaghta min ladunni uzra, telah banyak keuzuran yang kau bagi. Maksudnya lepas ni kalau aku tanya lagi, dah tak ada keuzuran dah. Maksudnya kau lepas ni kita berpisah terus. Kan? Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah qala law syi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Kemudian mereka ni teruskan perjalanan sehinggalah dia sampai kepada satu ahli qaryah, satu kampung. Mereka istat'ama ahlaha, mereka ni minta makanan. Mereka berdua ni kan dah jalan jauh, lapar. Kalau Nabi Musa tadi dia tak makan lagi sejak daripada Majma' al-Bahrain. Ketika mereka sampai Majma' al-Bahrain, mereka nak makan, tiba dia teringat kisah ikan tu. Jadi dia sampai sekarang dia tak makan. Jadi mereka lapar lah. Jadi mereka bila sampai satu kampung, jadi perjalanan dia seberang laut, sampai satu tempat, kemudian berjalan, jumpa budak, bunuh, kemudian masuklah sebuah kampung. Bila sampai sebuah kampung, mereka pun cari makanan, minta makanan, tapi orang kat situ tak nak bagi mereka makanan, membiarkan mereka. Dia tengok siapa orang ni yang tak kenal, kan, masuk kampung dia tiba-tiba. Jadi kampung ini mengendahkan mereka, membiarkan mereka lah. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah. Kemudian Nabi Khidir ni, dia nampak ada satu tembok.
tembok ni macam nak runtuh. Sengit ke ataupun dah roboh sedikit ke, macam ni nak runtuh lah. Kemudian yang qadafa aqamah, mereka pun membina je semula, membaiki tembok tu. Kan? Kemudian Nabi Musa kata, qala law syi'ta lattakhazta alaihi ajra. Nabi kata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah daripada perbuatan ni lah. Mereka boleh, Nabi Musa kata, kita dah baiki tembok ni, kita boleh minta upah orang yang tuan tempat ni lah. Duit tu kita boleh guna untuk cari makan ke apa lah. Bila dia kata begitu saja, Nabi Khidir kata apa? Qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Nabi Khidir kata, sampai sini sajalah pertemuan kita. Ini adalah pemisah antara kita. Selepas kau tanya tadi, itulah pemisahan kita lah. Sa'unabbiuka bi ta'wili, dan aku akan terangkan kepada engkau apa yang kau tak boleh sabar dengan perkara tersebut. Dia cerita balik hikmah di sebalik perbuatan-perbuatan yang dia buat tadi lah. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa araddu an a'ibaha. Kisah tentang kapal yang dinaiki tadi kan, yang ditebuk bocor. Dia kata fakanat limasakin, dia adalah pemilik bagi seorang miskin. Ya'maluna fil bahri. Mereka ni bekerja di laut lah. Angkut orang ke seberang sana ke kampung itulah. Kan? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasbah. Dia kata di sebalik tempat tu ada satu malik. Malik ni raja yang mengambil kullu safinatin, setiap kapal yang tidak cacat, yang elok, yang cantik. Tapi bila mana Nabi Khidir tebuk dan bocor, kapal tu tenggelam lah kan. Bocor masuk air. Jadi raja tu pun tak ambil. Jadi orang miskin ni, dia boleh baiki sikit je, dah boleh guna semula lah. Bukannya Nabi Khidir tu musnah, hancur, tapi dia hanya tebuk saja. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaina fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dan kisah tentang seorang budak yang dibunuh tadi kan. Fakana abuhu mu'minain. Mak ayah pada budak tu seorang yang mukmin, baik. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Tapi dia bimbang bahawa budak ni akhirnya akan menarik beberapa yang mukmin tadi dia menjadi kufur. Benda ni ilmu yang Allah bagi pada dia lah. Nabi Khidir, dia boleh tahu budak ni dah besar nanti dia akan menyebabkan dia tarik mak ayah dia kepada kekufuran. Akhirnya dia bunuh dan dia doakan kepada keluarga tu supaya Allah menggantikan anak yang baik lah, yang lebih baik daripada yang dibunuh tadi lah. Wa fa'aradna an yubdilahuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Dia pun mendoakan supaya Allah menggantikan kepada kedua orang mak ayah tadi tu khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah, yang lebih baik daripada budak tadilah dari segi jiwa dan kasih sayangnya. Wa ammal jidar fakana ghulamaini. Dan kisah tentang jidar, tembok yang dibina semula tu kan. Apa kisah sebaliknya? Fakana ghulamain, itu adalah tembok dua orang budak yatim fil Madinah, dekat kampung tu. Wa kana tahtahu kanzul lahum, di bawahnya ada kanzu, harta harta tersimpan lah, harta karun lah. Kanzu lahum wa kana abuhuma dan kedua ibu bapa anak yatim ni adalah mak ayah yang soleh, yang baik. Tapi dulu dah mati kan, anak yatim. Yang tinggal ketika untuk anak yatim ni adalah harta peninggalan lah. Dan tanda dia adalah tembok tersebut. Kalau tembok ni runtuh, dah runtuh, dah orang dia hilang lah dia punya tanda dia. Fa arada rabbuka an yublugha ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Supaya apa? Allah menghendaki supaya apabila mereka sampai cukup umur, maksudnya mereka dah besar, mereka boleh keluarkan harta yang tersimpan tersebut.
sebagai satu rahmat daripada Tuhan. Dan ingatlah kan, sesungguhnya aku Nabi Khidir ni melakukan menurut bukanlah aku buat mengikut apa fikiranku sendiri, tapi kan demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara yang kau tidak bersabar mengenainya. Kan Nabi Khidir ni dia kata kan, aku bukanlah buat suka hati aku je, kan, tapi sebenarnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, dan disebut itulah perkara-perkara yang kau tak boleh tak sabar bila kau bersama dengan aku. Itulah kisah bagaimana Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir. Kan, ada beberapa pengajaran lah yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Pertama sekali, ilmu Allah itu luas, sangat luas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Banyak perkara di dunia ini kan, luar daripada kemampuan kita, ilmu kita. Kan, Allah mengetahui daripada sejak awal sehinggalah hari kiamat, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Kan, daripada ilmu Allah dah tertulis semua. Dan kalaulah Allah sebut, kalaulah umat manusia ni menulis ilmu Allah menggunakan lautan kan, maksudnya kalau kita guna dakwat air laut untuk tulis ilmu Allah, tak cukup kan, tak cukup. Maksudnya ilmu Allah ni luas sangat. Dan pengajaran yang kedua adalah tawaduk dengan ilmu yang Allah bagi. Nabi Musa ni Allah bagi dia ilmu yang mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dapat wahyu daripada Allah. Tapi dia ni seorang yang tawaduk. Kita boleh mencontohi Nabi Musa lah. Dia ni seorang yang tawaduk, walaupun ilmu dia seorang yang alim, tapi apabila dia mengetahui ada seorang yang lebih hebat, yang ada ilmu juga, lebih hebat daripada dia tawaduk dan pergi mencari guru untuk belajar. Begitu juga dengan kita. Kita apatah lagi kita alim pun tidak, kan, lagi ilmu lagi sedikit. Patutnya kita mencari alim ulama di tempat kita, tempat ustaz-ustaz di tempat kita untuk menuntut ilmu. Perbaiki diri. Dan yang ketiga, pengajaran yang kita boleh ambil kat sini adalah, daripada kisah ni pada awal sampai akhir, adalah bagaimana adab dalam seorang menuntut ilmu. Iaitu apa? Sabar. Kita sebagai penuntut ilmu, lebih-lebih lagi yang belajar di sekolah, belajar di universiti, di college ke, dalam tempoh kita menuntut ilmu ni, kita sebagai seorang pelajar, benda yang paling penting sekali dalam menuntut ilmu adalah sabar. Banyak perkara, suatu perkara itu dia tak akan capai melainkan dengan kesabaran. Suatu benda tu semua ada tempoh dia. Kita tak boleh petik buah sebelum waktu dia masak. Jadi kita kena ada kesabaran menunggu buah tu sampai dia masak. Jadi kita menuntut ilmu pun macam tu. Kita tak boleh terus pandai terus, tak. Kita memang ada tempoh dia untuk belajar. Tak ada orang boleh belajar dalam sekelip mata terus pandai, tak ada. Dia mesti melalui proses pembelajaran, daripada basic semakin meningkat, akhirnya sampai satu tahap ilmu tu masak. Cukup. Maksudnya dia sampailah kefahaman ilmu tersebut. Macam itulah dalam kita menuntut ilmu. Jadi wallahu alam, itulah sedikit kisah dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Kahfi, daripada kisah Nabi Musa dan Khidir dalam surah Al-Kahfi pada minggu ni. Jadi sebelum saya akhiri, sama-samalah tuan-tuan, puan-puan yang ada rezeki lebih, sumbangkan harta kepada saudara-saudara kita di Palestin. Boleh melalui Aman Palestin, cawangan Johor Bahru, ataupun di cawangan-cawangan Aman Palestin yang lain. Jadi saya rasa sekadar itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.